Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tama-tama sekali, apa kita nak kata? Syukur, terima kasih kita pada Allah. Pasal kita sendiri mahu agama dia. Kita mai sini ni keinginan, kemahuan. Tapi dalam masa yang sama, yang usung buat mai di sini kita adalah Allah. Dengan arti kata Allah pilih kita. Faham kau? Allah pilih kita. Ada orang yang dia tahu hari ini ada. Dia tak terlintah. Dengan arti kata bila Allah pilih kita di sini, sampailah hadis kata ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'. Tak dengar? Ni mukadimah, nanti saya ada nyanyi lah. Okay, mukadimah kan. Tengok hadis terang-terang bagi tahu kita ma min kharijin, mana-mana orang keluar daripada kawasan rumah dia fi talabul ilmi, dia keluarlah hati dia, aku nak tuntut ilmu, aku nak cari ilmu. Mustahil kita boleh jadi hamba Allah kalau tak ada ilmu. Mustahil. Hebat macam mana pun kita, tapi tak ada ilmu Allah, banyak benda susah nak kenal Tuhan. Nampak tak? Bila tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, Islam kita jadi tohoyo hayang. Saat ni dia keri lah, saat ni kanan lah. Dia tak boleh jumpa jalan ihdinas siratal mustaqim. Jadi bila kita main kuliah ni, peluang yang paling dahsyat sekali kita main tang sini ni, sampai Allah kata illa wada'at malaikatu ajnihataha. Malaikat yang duduk dekat dengan aku sepih. Illa wada'an, malaikat buka sayap dia. Hadi ni berbuih bulut dia bagi. Tak ada. Tapi nak kena ulang bagi semangat. Sekurangnya kita main tang sini, apa kita dapat? Allah bagi tahu melalui mulut Nabi. Illa wada'at malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'. Allah panggil malaikat buka sayap. Malaikat nama dia malaikat muqarrabin, malaikat dekat dengan Allah. Ridan bima yasna'. Allah kata aku redha kat dia, aku suka kat dia. Di sepanjang kita metang sini ni, kita baik, kita minta lah, ya Allah, nak duduk dalam dunia, nak jadi orang beriman bukan senang, ya Allah. Nak jaga solat pun susah, nak pegang Quran pun susah, nak istiqamah zikir pagi petang pun susah. Tapi umur duk meningkat ni. Umur duk meningkat tapi amalan masih nanti salah. Ui, bahaya. Kalau kita mengaji dalam kitab-kitab Tazkirah Imam Qurtubi, 40 ni satu umur yang dia dah matang, dia kenal apa dia hak, batil, baik, buruk, akhirat, dunia. Dia nampak dia umur 40. Umur 50 ni dia kata ma qaddamat lighad. Dia dah bersedia dah. Tuhan tanya, hang nak buat main kat aku apa dia? Umur 60 ni memang dia dah reda dengan Tuhan. Kena dah reda dah. Bukan senang tau. Bukan senang kita duduk dalam dunia ni nak dengar ceramah, puluhan ceramah boleh. Tapi kalau Tuhan tak mau tak mau buka pintu kat kita, hidayah dia, berapa ramai di kalangan orang-orang Quraisy yang tengok Nabi tak boleh terima Rasulullah, betul tak? Mereka tengok Nabi, mereka bukan tengok Mama ni, mereka tengok Rasulullah. Mereka tengok Rasulullah tapi hati mereka tak mau kat Nabi. Kalau kita pun Allah usung datang sini, tapi pintu hati Allah tak nak buka dan tak nak bagi kita tetap dengan Islam, tak upayalah, itu hak Allah. Sebab tu bila kita main datang sini, Allah katakan malaikat ridan bima yasna', aku redha dia, aku redha dekat dia, aku sayang dekat dia. Jadi bila kita main sini, Allah sayang sangat kat kita. Kasih dan sayang tak terhingga.
Jangan kita sia-siakan atas apa yang Tuhan bagi kat kita. Lah ni kita boleh duduk, boleh istiqamah, boleh kitab mengaji, kira okey lah, peringkat the first. Esok ni bila duduk mengaji, tingkatkan sikit, jaga solat kan. Dah jaga solat dah, boleh pegang Quran, kuat dah sikit. Kita takkan kuat kalau solat saja, Quran tak pegang tak boleh. Lepas tu kita ada zikir pagi petang kan. Di sini Ustaz Ali ajak kan, zikir pagi petang. Kalau takut apa ni, sekadar mengaji saja, raditu billahi rabba, pada kan. Tapi kalau kita tahu apa dia kita sebut tu, Allahu Akbar, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy. Ustaz tengok kan dah zikir kan, betul tak? Jangan jadikan ilmu ni sekadar dengar so nothing, duduk di bawah kena bergerak balik. Hayo betul-betul punya karpuleh lah. Tak boleh. Kita duduk dalam dunia ni kan, panggilan dunia ni terlalu hebat. Tapi panggilan untuk beriman dengan Allah dan akhirat, Allah kata faqalilan, sikit sangat. Biar kita termasuk di kalangan orang yang sedikit. Kena sabar duduk kat dunia oi. Pasal tu apa, kena campur dengan geng-geng mengaji, dia bagi semangat. Bila campur geng-geng mengaji, dia tengok kita ni apalah hang. Korang lah sikit isap okor duduk mengaji, duduk pelekat lagi, tak apa. Pelan buang. Kan? Tu cakap-cakap yang merambung buang. Kan? Ada lama-lama jadi syaksiah peribadi sebagai seorang Islam. Bila kita datang sini, kita mengaji cantik, orang tengok bagus dia mengaji, terutamanya isteri kita, katalah ketegang nak mampu kelas A. Tapi bila dia tengok, dia lepas kita mengaji, kita baguslah. Dia pergi kuliah nampak pun taklah cakap kasar. Nak minta kopi punya, yang buat sat kopi, ada masa boleh tak? Kalau yang tak larat tak apa buat. Dulu ustaz kalau panggil, buat sat kopi aku, Allahu Akbar, dia kira balik ni terjah. Tapi kesan daripada kita mengaji, kita nampak ilmu tu kesan kat diri kita. Kesan kat diri kita nampak tak? Bukan nak beletiak, nama dia nak cerita. Sebab sepatutnya hari ni ada kitab kan, Kitabul Jami'. Kita sepakat ustaz ambil kitab tu pasal apa? Banyak di kalangan kita ni suka mengaji bab hukum. Ini hukum. Buat masa ni kita kena reda. Dan ustaz tengok di Penang hidup mengaji, kebanyakannya darah muda. Darah muda ni kan ustaz suka bagi penekanan dekat depan segi adab. Bila adanya adab, senang dapat ilmu. Bilanya ada ilmu, belum tentu adanya adab. Siapa? Faham? Ilmu boleh ada, kadang-kadang tengok adab macam kurang ajar. Cakap pandai, hukum semua pandai. Tapi segi adab out. Adab penting. Pasal tu kita nak ambil kitab orang sunnah kita. Kan? Nama dia kitab apa dia? Kitabul Jami'. Kita punya meliputi keseluruhan dia. Kitab Bulughul Maram, tapi dia ambil hujung bab kelengkapan, bab adab-adab. Memang fantastik ni kitab. Kecil macam tu, kalau kita boleh faham, bagus adab. Jadi insya-Allah nampak kitab tu kita pakai lepas raya ke? Pengerusi kata lepas raya. Pasal semua nak pakai duit untuk nak raya. Tak apa. Kan? Apa? Kuih boya. Kan? Tak apa. Dia tak apa. Insya-Allah. Jadi apa kena, kalau mengaji ni ustaz suka ada kitab, apa kena tackle ustaz. Kadang-kadang ustaz tu main dengan berkitab, dia baca, ya ampun, masya-Allah, kategori alim tau. Kira dengar boleh hafal. Hampa ni boleh katakan kategori macam Bukhari, Muslim. Di kalangan ulama adi dia dengar dia kata ala sadr. Jadi apa kategori macam tu? Contoh, tak katakan bagi contoh. Bila ada kitab, kita rasalah sikit saja. Ada faham? Jangan kedekut. So ustaz bagi masa untuk impun duit RM40 kan? Kitab tu RM40 je. Beli buku kita baca sikit, tanda kita nak faham kitab tu memang bagus. Ustaz sengaja ambil kitab tu, ustaz tengok banyak. Kita ni ngajak bab tu, bab ni, sampai kita tengok kalau boleh kat masyarakat kita kurang iklan tentang orang-orang gila-gila ni. Dia nak cakap kiri kanan baik-baik ada. Bila dia cakap kita tampuk, kita perkenalkan diri dia. Dia nak tengok berapa ribu orang tengok. 100,000, 200,000.
Daripada tak kenal, kita kenalkan dia. Banyak kerja nak buat, banyak kerja kita nak ajak orang pada. Tak payahlah, tak payah membazir pada. Jadi nak bala pasal masyarakat kita tahap ilmu terlalu jauh. Masyarakat kita, dia dengar siapa sedap cakap, bukan dia dengar siapa boleh bagi dalil. Siapa sedap dia bergulung tu, betul juga anak. Nampak? Secara kita tak sedar, kita tak boleh ada atas landasan ihdinas siratal mustaqim. Pasal kita duk semayang, duk minta ke Allah Ta'ala, Tuhan tunjuk jalan lurus. Dia tak ada kiri kanan, tak ada. Dia jalan ihdinas siratal mustaqim tu je. Dan ulama sendiri aja apa yang katakan ihdinas siratal mustaqim, kan? Nabi duduk dengan sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bangun. Nabi buat. Dia kata, ikut ni wala tattabi'un subul. Jangan ikut kiri kanan, semua syaitan. Jadi kita nak bincang, seorang nak bincang kanan, seorang nak bincang kiri, dua-dua syaitan. Tak perlu. Tak perlu, pasal masyarakat kita belum tahap tu lagi. Cuma lah ni kita ialah ditugaskan menerang kepada masyarakat. Dia nak dengar, dia tak mau dengar sama. Tapi masa satu masa, idza ja'al haq fadahaqal batil. Bila kebenaran mai, kebatilan akan terpelanting. Quran bagi jaminan. Kita ajak kebenaran, satu masa nanti kebenaran akan zahir. Nampak tak? Kita tak payah. Kadang-kadang kita takut bila kita cakap macam ni akan timbul sifat riak. Nak tunjuk kata akulah alim, akulah cerdik. Dia nanti mai takut kebimbangan tu. Walaupun kita ni takut-takut syaitan mai ke tengah. Oh, dia ni best. I so don't know. You all understand or not? Okay, come on. Nampak tak? Jadi Ustaz akan ambil kitab Jami' tu. Dia duk cerita tentang macam mana Nabi duk di Mekah 13 tahun kan. Apa nama? Akidah dan adab tak dapat nak dipisahkan. Kita ambil yang tu. Pelan-pelan kita mengaji kan. Bagi nampak adab kita comel. Orang Kelantan kita kan comel. Orang Pulau Pinang tak tahu comel, cantik. Comel dia pelik kan. Baik, Ustaz baca satu hadis. Hadis ini kita akan dengar nanti bulan depan, mungkin Ustaz tak mai kan. Lepas tu puasa pula tak mai. Lepas tu apa nak sambut majlis rumah terbuka, apa nak mampu rumah terbuka PKP kan. Lepas tu baru nak mai. Tengok masa berjalan cepat tau. Masa berjalan cepat. Maka oleh sebab tu manfaatlah tempat yang berbuat ni. Manfaatkan dia. Bukan sekadar semangat, tempat nak cari ilmu, insya-Allah. Baik. Ustaz ambil satu hadis contoh. Nanti hadis ni kita kembang lepas raya nanti. Hadis ni menarik. Adab yang pertama Ibnu Hajar Asqalani dia letak. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ustaz kalau baca satu hadis, bila sebut nama sahabat tu Abu Hurairah, esok ni Ustaz nak cerita tentang dia sikit je. Bila Ustaz mai sekali lagi kuliah, Ustaz nanti tanya lah. Hamba jangan tak mai pula. Takkan tanya kat hamba. Bagi ulang-ulang ni dia faham lah. Ustaz nak melahirkan hampa ni baca satu hadis, faham betul-betul. Faham betul-betul hampa ada. Faham betul-betul. Biar kita lambat apa, tapi kefahaman kita tentang hadis tu cantik, faham. Boleh buat satu nota, boleh tahu siapa dia Abu Hurairah. Daripada mana dia mai, daripada Yaman dia pergi ke Mekah, sampai ke Mekah dia masuk ke Madinah, dia jadi ashabi Sufa, dia campur dengan Nabi 4 tahun jadi alim. Kita berapa tahun dah mengaji dah? Berapa tahun buka ni? Alim apa ni? 4 tahun Abu Hurairah. Dan kita tengok panggil sikap dia di kalangan sahabat paling banyak apa hadis Nabi. Kadang-kadang dia boleh faham maksud Nabi tu, dia boleh faham. Dia boleh faham maksud Nabi. Contohnya bila Nabi pergi semayang. Nabi nak semayang raya kan. Maka yang hadis tu bukan keluar dari Nabi. Hadis tu datang daripada Abu Hurairah. La yusallan musallana. Siapa-siapa yang tidak buat korban, jangan duduk dekat. La yaqraban musallana. Jangan duduk dekat dalam masjid Nabi. Jangan duduk semayang lah. Kalau kita baca ke orang awam macam tu, mampu. Itu bukan kata Nabi. Dia boleh tahu perasaan cinta Nabi. Nabi rasa sedih. Cara yang nak dekat dengan Tuhan tak lain dan tak bukan apa salahnya apa buat korban. Orang dulu semua nak dekat dengan Tuhan dengan mereka sembelih binatang. Dia bagi kat Tuhan mereka.
Tapi kita cuma setahun sekali buat korban, cara nak dekat dengan Allah Ta'ala, nak bagi ni, ya Allah, inilah kenderaan kami. Tapi yang faham maksud Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia faham maksud Nabi nampak tak. Jadi kita akan baca tentang dia, kita akan cerita sikit tentang dia. Dia bagi semangat sampai dia tengok sahabat-sahabat Nabi. Dia kata kat sahabat tu, dekat masjid tu, masa sahabat-sahabat Nabi ni kebanyakannya dia orang menjaga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, lah ni macam ni lah, dekat dekat masjid tu ada tawaran hebat. Sejenis sahabat Nabi menjaga, dia pun nak sesuatu benda yang menguntungkan. Untung okey. Tu Abu Hurairah kata, ada macam-macam dah ada kat sana. Macam-macam tawaran ada. Semua pakai api, dia tak nilau jalan-jalan, tak ada apa tawaran pun. Dia pamai kat Abu Hurairah. Tak ada apa. Apa nampak Nabi duduk sahabat. Itulah tawaran yang paling hebat sekali. Dia termalu sahabat-sahabat. Duduk situ. Bila ada masa mengaji. Dan waktu siang, ya Allah, sibuk dengan kerja. Takkan sikit tak boleh bagi nasiban kepada Allah. Takkan sikit tak boleh bagi untuk Allah. Hampulun untuk dunia, apa yang dapat? Penat. Orang yang hambat dunia ni dia penat. Tapi orang yang hambat akhirat ni, Allah hambat agama buka tawaran dekat dia, bagi selesa keadaan dunia kat dia. Siapa bagi semangat tu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan? Itu dia. Qala kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, haqqul muslim. Tengok di hadis tu kita nak faham hak orang Islam ke atas orang Islam. Dia ada alif lam tu. Hak orang Islam ke atas orang Islam. Maksud kita orang Islam, kita orang Islam, dia orang Islam, dia ada hak terhadap kita. Maksud Islam sini Islam yang sempurna. Orang yang Islam yang sempurna, dia boleh tuntut dengan kita dan kita boleh tuntut dengan dia. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak orang Islam terhadap orang Islam ada 6. Maksud di sini, kalau kita tengok dia, bahasa yang mudah, nanti pada buku tu dia akan cerita menarik. Maksud dia orang Islam yang ada ciri-ciri kesempurnaan. Tapi dia orang Islam merambu, lepas tu kadang-kadang buka di kedai tu, aku sendiri. Kita ada buat kuliah, memang hang sendiri di kubur bang. Tiada siapa yang tahu, tak ada siapa tahu hang gila. Kan? Nampak tak? Kita tengok kita tengah duk belajar, kita tengah duk ni, kita kata slow sikit. Dia lagu dia juga. Islam yang ada dekat diri dia tak sempurna. Maka hilang daripada 6 benda daripada. Tak ada. Kalau kita orang Islam yang sempurna, kita tengok macam ni, macam malaikat. Hak dia ada 6, kita kena bagi kat dia. Kena bagi kat dia 6. Jadi sonok jadi orang Islam ni, bila kita tengok syakhs itu, kita tengok segi zahir lah. Mana kita tahu dalam dia, apa pun kita tak. Kita tengok segi, alhamdulillah, dengan pakai tudung, dengan sopan mengaji, kita tengok dia seorang Islam yang sempurna. Hak orang Islam terhadap dia mesti kena bagi. Salah satunya dia kata, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita jumpa orang Islam macam tu, memang wajib bagi salam kat dia. Masalah siapa start dulu, nanti kita masuk tu ni. Nampak tak? Assalamualaikum, memang sunnah kita bagi salam. Sebab dia hak Islam, dia jawab adalah wajib. Hadis ni dimana dengan salam. Salam ni maksud dia selamat, minta hang selamat, hang jauh daripada api neraka, hang jauh daripada musibah. Dengar Assalamualaikum biasa, Assalamualaikum. Tapi makna dia besar. Makna dia besar. Nampak tak? Pasal tu sahabat Nabi macam Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia cuma tahu kelebihan dia cuma tahu Nabi ajak, kata selalu minta orang doa kat hang. Dia nanti bagi salam dekat orang tu wajib kena bagi salam kat dia, kan? Bila dia bagi salam, wajib. Dia mengharapkan orang doa kat dia. Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Pasal dia faham. Waalaikumsalam, dekat hang selamat, jauh daripada malapetaka. Tak ada berapa kali kita mamai, kita dengar Assalamualaikum. Assalamualaikum ni bagi kita orang Melayu ni kurang.
Bila up to date sikit, morning, terhege-hege, meluat lah, ya Allah. Orang kita ni bila dia upgrade sikit je, morning, mak dia kata aku sepahang bisu, duk morning apa, ya Allah Tuhan. Guna kalimat yang canggih, bagilah Assalamualaikum. Sudahlah nampak dah. Bagus di hidup kita dengan ada ilmu semua, tapi kenapa nak singkirkan semua tentang ada orang Islam, kan? Kadang-kadang ustaz duduk di sana macam tu lah, dia orang duduk kampung mai sana, duduk sini, Allah upgrade diri ni, IKL, kita getak-getak, tergedi-gedi, kita tengok, ya Allah, sudah, kan? Kesian tau kita tengok manusia, dia tak tahu diri dia, kadang dia nak belagak yang tidak bertempat. Pasal tu ni semua bahaya tau. Bahaya yang paling besar sekali, kita ada kibria, sombong, bongkak, jaga diri, no good. Orang yang paling baik sekali, rawatul insan, Nabi kata, secantik-cantik insan, dia kata, apa yang ada kat diri dia, kelebihan yang banyak, dia akan share dengan orang lain. Allah bagi kelebihan dekat aku yang tak bagi pada orang lain. Bukan untuk aku share dia ni. Yang ni nama dia rahmat yang besar. Pada rahmat yang besar. Kita tengok sahabat Nabi Abu Bakar, kaya tak? Pemuda paling kaya. Dia share segala-galanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omar, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat Nabi yang hebat-hebat. Pasal tu kita baca sirah depan ni, subhanallah. Salah satunya ciri orang Islam, dikatakan sini, idza laqitahu, bila hang jumpa dia, orang Islam yang betul-betul, fasallim alaihi, maka wajib bagi salam kat dia. Nanti kita masuk, nanti dia berbincang yang ramai, macam mana yang duduk, macam mana masuk. Assalamualaikum, itu nama dia ghaflatun. Kita tengah ada kelas, dia tak boleh pergi macam tu, okay? Kita kena tahu adab salam nanti, sedap. Dan kita tak boleh jawab salam bagi orang kafir, no. Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia terkenal dengan satu benda, bagi salam, sampai orang Yahudi harapkan daripada mulut dia. Orang Yahudi jumpa dia duk elak, dia tak pernah orang bagi salam, dia bagi salam kat orang. Tapi satu hari Yahudi cek tengok, kok celah-celah, Assalamualaikum, celaka Abu Mamah kata. Pasal apa? Orang Yahudi tu harap. Abu Umamah kata, Waalaikumsalam, selamat untuk hang. Orang Yahudi suka mengharapkan bila dia bagi salam, dia tak akan bagi salam yang sempurna. Maksud dia kata, Assalamualaikum, maksud celakalah hang. Orang Yahudi akan guna celakalah hang. Maka kita kata, hang pun celaka agak. Dekat orang Yahudi, dekat orang kafir, hukum dia haram kita bagi salam. Belum kita kata, Ustaz, kita duduk masyarakat yang bernama majmuk ni, hang pandailah majmuk tak majmuk. Dia ambil bagi salam, takkan tak bagi salam kot. Bodoh. Selagi mana dia kapiak, dia tak ada hak Islam. Kita akan sehari pada sehari kita tengok ada orang akan gadai agama. Wa ishtari nabi samanan qalila. Banyak orang akan jual agama, nak permudahkan, nak bagi dia duduk kedudukan. Dia kedudukan yang tinggi, dia ada roti ni semua. Orang tanya, apa pendapat kamu nak mengucapkan kau ni Pak Coy apa? Kita boleh masyarakat majmuk, nak mampu lakum dinukum waliyadin. Dia dengan kita ra'i, dia dengan agama dia, kita dengan agama kita. Kita tak boleh join masalah agama, itu masalah akidah. Masalah akidah maksudnya hubungan dia bukan dengan Tuhan, hubungan dia dengan apa kan nama-nama nampak tak? Orang yang ada hubungan dengan Tuhan, kita bersama dengan dia. Itu kena clear. Tapi kadang-kadang orang ni clear, tapi masalah jawatan, kedudukan dia nanti tak clear, dia buat tak clear. You all can understand? Apa ingat senang nak duduk kat dunia? Nampak tak? Nak letak macam-macam kat kita boleh, tapi bila dah duduk jadi mufti, yang tak ada ke? Dah. Okey. Tak nampak, sorry. Boleh mampu. Awak ketat sangat. Bismillah. Panas. Bismillah. Ya Allah, dia bagi ayat teh special. Ni nama dia teh, dia kata boleh bercakap banyak. Dia bagi teh tu. Bila kita makan, dia bercakap pegang. Ustaz Alim suka teh ni kan? Kan.
Satu, kan hari ini kita sembang ringkas-ringkas lah kan. Esok ni ada buku lagi sonok. Yang kedua, boleh kan? Esok ni kita masuk bab salam, kita sembang apa ada buku sonok bertanda. Tanda pendapat-pendapat ulama tentang bab salam saja. Sama-sama lah kita mengaji. Ustaz pun mengaji juga. Bukan semua ustaz apa ada. Yang kedua dia kata wa idza da'aka fa'ajibu. Yang kedua, bila dia jemput kita, kita kena pergi kenuri dia. Kenuri di sini ulama kata walimatul urus, kenuri kahwin. Kenuri kahwin hukum dia wajib, kita tak pi berdosa, termasuk kategori dosa besar. Dalam kabair dia termasuk dosa besar. Pasal kenuri kahwin ni bagus. Kan kenuri kahwin paling bagus sekali. Bila orang diijab kabulkan, Allah turunkan malaikat kan? Kan ada satu nasyid, barakallah lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Dengar lagu tu? Tak dengar tak apalah. Itu doa tau. Malaikat sendiri barakallah, berkatlah kedua-dua pengantin, dihimpunkan mereka dalam malaikat yang mai bagi doa. Tapi berapa orang yang faham bila nak ijab kabulkan anak dia, dia ikut cara macam tu. Kadang-kadang 10 kali pergi umrah, kuliah tak berhenti mai, tapi kita pergi kenuri rumah dia, kita kata apa nak jadi, jantung kita pun ni, kawinkan anak dapat menantu, ding 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 ding. Kita tengok ya Allah Tuhan, hang duk mai kuliah, hang duk mengaji. Bukan semua orang boleh turut agama. Dia tak tahu dengan majlis macam tu Allah hantar banyak ilmu dia gugur. Jangan main-main dengan agama. Pasal Allah janji bila ijab kabul saja, Allah bagi apa? Mawaddah warahmah. Janji Allah, kasih sayang Allah bagi. Doa malaikat mai. Tapi kita lebih suka nak tunjuk grand. Dan hey 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 hai ha dan eros kan? Kan bila pengantin nak masuk dah tengok lah ni pula lagu Indonesia pula, apa nama, dan apa lagi dia nak tengok ni. Ini semua peranan tau. Ulama duk tengok, ustaz kan tanya, yang mufti-mufti yang duk makan gaji ni, yang gaji depa rakyat bagi apa hang buat? Mampus depa. Baiklah tak makan gaji. Yalah, kita nak cakap senang, bila letak ustaz dekat situ baru tahu. Lah ni semua orang boleh cakap pasal kita tak ada jawatan. Bila dia letak tu baru hang tahu. Bukan senang ya Allah. Nampak tak? Jadi dalam hadis duk sebut, tapi kita kecewa. Memang kita kadang-kadang ustaz-ustaz kan yang kadang-kadang ustaz-ustaz ada pengaruh, bila anak dia kahwin terkejut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal tu ustaz bukan puji Mahdi. Sekurang-kurangnya walaupun orang sunnah kita macam-macam kata, kita jangan cuba belajar diri kita, jangan cepat melata, jangan cepat kata ke orang. Dia orang bisnes Mahdi. Bukan ustaz bela dia kerana ustaz mengajar ummah dia, kan? Dan masa hubungan dia dengan ustaz mak dia rapat daripada kecil. Mahdi yang kahwin, Datuk Mahdi kahwin kan, dia kahwin dengan apa nama, Liza Helmi kan. Ustaz pergilah majlis tu. Yang kali ketiga hari jadi tu, dia tak ambil gambar ustaz. Aduh, dia tengok gambar aku pula dah. Ustaz selalu elak gambar. Tapi bagi ustaz, dia kontrol semungkin yang boleh, pisah laki-laki perempuan. Orang laki-laki kena pakai jubah supaya pakaian tak gairah. Orang perempuan tak boleh make up keterlaluan, kena pakai hitam, kena pakai tudung, mesti datang berpakai tudung, tak boleh ni. So far okay. Dan kita pula kata awak kalau buat apa nama kenuri, kalau ada jubah sunnah lah tu. Aduh, why you say like that? You sendiri nanti ada anak, orang akan tengok apa kita kata. Bukan senang tau. Kita semua akan ada anak keluarga kita, nanti orang kita tengok, hang boleh buat macam tu, macam dia. Nampak tak? Boleh buat kontrol majlis macam tu. Sekurangnya lagu semua dia tak buat pasal daripada lah kasidah, daripada kasidah, okey. Sekurang-kurangnya lara tu banyaklah tersekat. Kita nak cari satu kenuri yang Islamik sangat-sangat memang susah, betul tak? Memang susah nak tegur daripada awal. Lepas ijab kabul, kita pun tak tahu pengantin laki bini pergi sembahyang sunat. Kita kata, semayang apa? Tak tahu. Sembahyang.
Lepas ijab kabul ada sembahyang. Tu tugas mufti, yang bernama tugas qadi. Qadi tanya, ni sembahyang apa ni? Tak tahu, dia berkata sembahyang, saya sembahyang. Sembahyang apa? Kita pun tak tahu, dah tengok pengantin. Malaikat kata, aku nak tulis pahala apa pun aku tak tahu. Benda-benda macam ni lah kena tegur kan. Perbaiki masyarakat kita bagus tau. Orang Melayu ni bagus, senang dididik insya-Allah. Tapi itulah, jangan terlalu sangat kita kutuk kan, bahasa dia pun nak buat Islamik sangat-sangat memang susah. Ustaz sendiri pun nak buat majlis perkahwinan ustaz, macam mana pun anak murid nak buat meja panjang. Ustaz masuk tu semua orang tengok kan. Semua orang tengok, ustaz grand naik atas tu. Kadang-kadang kita tak mau, tapi keluarga kita lah sat je, duduk atas sat je. Hasbullahal-azim, Tuhan ampun dosa aku. Anak murid dia maki, mampus kat aku. Lepas tu dia maki betul. Bukan senang tau, bukan senang benda tu. Pasal kita bukan duduk di keluarga yang Islamik. Kadang-kadang kita okey, makcik-makcik kita pula kata, alah semua orang duk, ustaz-ustaz pun, aku tengok anak mufti pun okey, hang lebih pada tu. Nampak dah. Aku tengok anak mufti pun tak dapat, hang ni lebih-lebih nampak dah. Bukan senang. Benda tu bukan senang, nampak tak? Tapi bila ada orang buat, janganlah kita, ustaz dengar juga ceramah-ceramah sunnah, janganlah. Kita sebenarnya kalau boleh, ada orang ada buat sikit nampak baik, okey. Ada banyak gila-gila lagi, betul tak? Ada banyak gila-gila lagi. Yang kita tengok kenduri mereka masuk-masuk dengan duk menari, lepas tu mereka panggil mana-mana, kadang-kadang dia nak kata laki tak laki, perempuan tak perempuan, dia menari, dia buka selak dia kain, dia lompat atas tu. Kita kata, ya Allah, banyak majlis, banyak. Apa masyarakat kita masih jauh, tapi bila ada orang buat, kita janganlah. Ustaz bukan marah, tak betul lah, tapi kita kata awak Islamik sangat. So far okey. Sebab orang nak kontrol majlis, nak bagi dapat buat betul-betul Islam, memang susah. Tapi bila dia boleh kontrol suasana, dia boleh jaga suasana tu, ustaz bagi ustaz okey sangat. Sebab yang main semua artis, yang main terkenal-kenal, pasal dia artis, semua main. Nampak tak? Ustaz duduk dekat dengan apa nak? Dia nak Siti Nurhaliza. Kami dua suka ni. Tapi cara mereka beradab, mereka make up light, tak boleh. Dia letak syarat semua, tak boleh. Tak boleh kurung, tak boleh. Pakai hitam. Jubah mesti hitam, tudung mesti hitam. Okey. Syarat tu ingat senang kan orang nak letak. Pasal semua orang kenduri nak pakai satu macam. Nak kebang-kebang, nak tergetak-getak, tergedik-gedik. Tambah-tambah pergi pula tu 5 bintangnya hotel. Tempat punya dia buat majlis, kami tengok, hey, nampak tak? Subhanallah. Jadi bukan apa dah, sebab tu kita bernama ra'ilah. Kita sedang mendidik masyarakat, duk terang, nampak tak? Kita sendiri pun nak istiqamah bagi keluarga. Bila kita main datang sini, ayat Quran kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Bila hang main datang sini, hang jaga diri hang, keluarga hang daripada api neraka. Kadang-kadang orang rumah kita pun dressing dia pun tak sempurna lagi, betul tak? Kita sebagai seorang suami benar dia keluar satu macam tergedik-gedik dengan tonyo semua mampu yang. Kita nak, itu hak kita. Dia keluar dalam kandang pandang apa nama? Zina kan ya. Kita semua tahu mengaji, tapi kita tahu ya Allah Tuhan, kami mampu takat ni je. Kira dia boleh jaga semayang, dia nampak dia jaga okey, aurat dia masa sofa okey lah, dia pakai lah juga. Kita nampak kita cuba lagi. Pasal kita nak jumpa dengan Tuhan sampai hati biqalbin salim. Nak bagi hati ni clear dengan Tuhan. Kita nak ikut syariat, kita try. Kita isteri, anak-anak sujud syukur, rumahku syurgaku. Kita nak buat yang tu untuk rumah tangga kita pun, Allah, betul tak? Tidak jamin, angguk sudah. Bukan senang. Kita nak bercerita panjang, sunnah. Nak semua pocek. Nampak tak kan? Banyak benda lah. Ustaz sembang ni untuk diri ustaz. Ustaz pun masih lagi, macam ustaz kata, keluarga ustaz lagi ramai yang belum masuk Islam lagi. Kan macam kakak ustaz macam ni. Kalau ustaz pergi mana apa, aduh. Tapi kita usaha, ikhtiar. Bila kita dapat, kita kata alhamdulillah. Islam kita dapat, kita nak try untuk kita. Nak try. Nak jaga semayang, nak jaga Quran. Jika pagi petang macam hari ni, malam ni, kalau sempat kita baca surah Kahfi.
Jangan bagi hidup kita miss semua macam tu. Jangan. Bila dia habis malam Jumaat, esok Jumaat ada surah Kahfi. Habis tu rugi besar. Dia tak main dah. Sampai Nabi bagi jaminan. Dan bagi jaminan orang baca surah Kahfi terhindar daripada fitnah Dajjal. Fitnah yang besar-besar boleh terhindar dengan surah Kahfi. Kalau orang boleh hafal 10 awal 10 tahun, oh bagus. Kita try. Pasal kita duduk di zaman yang mencabar ni. Kita takut fitnah tu nanti main ke dalam rumah tangga kita. Tengok-tengok anak kita, anak perempuan kita pakai. Pa, how are you? Allahu Akbar. Anak aku dia main satu macam main dressing balik pada Scotland. Okey pa, okey, anak mampu. Musibah dah. Musibah kecelakaan fitnah dalam rumah tangga kita. Kita baru tengok dia, satu anak, tengok pula cucu. Satu main dressing. Semayang nak, alah takkan Tuhan tak faham kau air letih. Mampu. Bukan senang kan nak bercakap semudah, tapi nampak tak? Tu dia tajuk dia. Tapi kalau ada kita esok ni Ustaz taklah melarut kan. Ini saja sembang hampa. Wa idza da'aka, bila dipanggil kenuri di sini adalah kenuri kahwin. Tapi kenuri kahwin dia kita pipi ada unsur maksiat. Imam Ghazali kata tak wajib hadir. Kita tengok kat dia, bersanding. No. Tutup. Bersanding di Felda, di Damansara, di Bangsa, di hotel mana? Shangri-La, nak mampu Hotel Hilton Putrajaya. Sepanjang ni Ustaz ni buat live ni mungkin anak murid duk dengar tau. Depa semua depa tahu depa nak jemput Ustaz, depa takut. Ustaz tu alhamdulillah tak jemput aku. Ustaz pun tak berdosa. Tapi dia ada setengah anak murid pandai, dia jemput masa baik-baik majlis. Hak gila-gila tak panggil. Kita nak tanya lepas pada tu ada gila-gila. Hang nak mampu, hang takut kat aku lebih pada takut pada Allah. La ilaha illallah. Tapi kalau kenuri yang lain, kita hadir tak apa. Kenuri yang wajib kita hadir, ulama kata kenuri kahwin. Kita ikhtiar. Pasal masa tu bagus. Keturunan hamba Allah, umat Muhammad kahwin. Kita doa kat dia, insya-Allah dapat zuriat yang baik, insya-Allah. Kita bagi semangat dekat dia. Nampak tak? Orang kahwin ni bagus, kita bagi semangat dekat dia kan. Itu yang ni. Esok ni kita tengok dia cakap lagi, dia bahas. Yang ketiga, ada masa lagi. Sini pasal perut tajdiid kata 8:45 berhenti. Boleh sambung ke? Dia kata ni masuk. Boleh sambung kan? Itulah kita sambung. Wa idza dikata wa idza istansaka fansahu. Kalau dia minta nasihat orang Islam, dia ada ciri-ciri orang Islam, dia minta nasihat, Ustaz, tolong Ustaz. Apa? Tak tahulah dengan bini saya ni tertekan, saya cinta kat dia. Orang lelaki-lelaki ni nampak saja kuat, tapi bila terkena tekanan perempuan mampu. Ada faham? Oh, jangan main sampai ada surah Nisa Allah cerita tentang orang perempuan. Lekuk dia bagi. Terkena berguling-guling. Pada dia timak yang I nak beli tu, habis tu golek hang. Kalau bagi yang tu, itu dia punya power, dia punya kuasa pada. Contohnya dia main-main, dia kata, Ustaz, ayah cinta kat dia berkenan kat jantan lain. Dah kahwin dah. Dalam Malaysia benda ni semua dah jadi ini dah. Dia berkahwin, dia tengok dia tu berkenan apakah. I tak tengok Yusuf kat I tak cantik, I dini lebih best. Lah ni perempuan dahsyat tau. Hamba jangan main lah ni. Tengok mereka pun takut. Kadang mereka panggil, Ustaz! Aku sapak mampu daripada dia. Dia tak segan silu. Dia tak ada segan silu. Tak ada. Dia dulu kalau Ustaz lalu dia segan. Lah ni dia panggil, Ustaz! Aku kan hamba dagangkan. Nah ni musibah yang besar. Maka dia kata kalau orang Islam tu minta kat kita nasihat, dia kata bagilah nasihat. Tapi nasihat ni kalau kita mampu falyaqul khair. Nanti dia berbahas. Kalau orang tu main minta kita nasihat macam laki bini, kita jangan cepat buat keputusan. Kita tak tahu dua-dua pihak. Kita kena dengar dua-dua pihak. Pasal bila dia main, sudah tentu dia cerita tentang dia buat kasar. Tak dengar dua-dua pula. Okey, jangan berani diri. Maka dalam Islam kata falyaqul khairan, bila dia main minta nasihat, kalau mampu kata benda yang baik, ataupun falyaskut, ataupun diam. Kadang-kadang dia memang kita kata tak apalah, aku lah ni aku doakan lah. Aku nak bagi jawapan pun aku sendiri pun tak tahu. Aku doakan, hang sabar.
Apa yang Tuhan bagi kat hang ni satu musibah. Ingat, Quran kata musibah tu ada keuntungan. Hang nak dapat satu benda keuntungan. Lagi satu, Allah nak lungguk pahala bila orang kena musibah. Pahala hang semayang tak sama dengan hang kena musibah. Orang kena musibah, pahala laju sangat-sangat. Laju sangat-sangat. Macam orang kena banjir. Pahala Allah bagi kat dia lebih. Pasal tu bila dia kena banjir, kita pun pergi share dengan dia. Nak tolong bantu dia. Tetap kita dapat. Kita jangan lepas peluang. Jiwa orang Islam tak boleh tengok orang susah. Nanti kita masuk bab tu. Yang ketiga ke ni? Kan? Yang keempat. Rosman sabak sana. Wa idza atasha fahamidallah tasammathu. Dia kata bila orang bersin, kita kata alhamdulillah. Tahu tak bila dia bersin ni banyaklah. Ada seorang sahabat, dia duduk atas kapal. Ni Ustaz cerita ringkas, dia duduk atas kapal. Dia nampak dia tu bersin dekat tepi pantai. Bersin. Dia cepat-cepat pergi lari kat kawan tu. Dia kata tadi hang bersin. Aku kata alhamdulillah. Apa dah? Dia bersin tadi. Alhamdulillah, yarhamkallah. Dia cuma harapkan yahdikumullah yuslih balakum. Kan? Yahdikumullah. Bila orang bersin, orang doa. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, petunjuk. Lepas dia kata macam tu, dan dia bagi duit. Nah, ambil kat hang. Orang bersin ni Allah Tuhan, dia doa untuk kita. Kan dia bersin, alhamdulillah, yarhamkallah, yahdikumullah. Kita kata kat tu. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, petunjuk dekat hang. Nampak tak? Hak orang Islam, seronok. Hak orang Islam ni. Dan satu lagi, wa idza marida, kalau dia sakit, fa'uduhu. Kalau sakit, pergi ziarah dia. Kita jangan, bila dengar dia sakit, cepat pergi ziarah dia. Doa orang sakit ni mustajab. Bukan kita doa kat dia, dia doa kat kita. Kita pipi, kita kata dia, doalah kat saya. Aku tak larang dah doa. Tak larang pun tak apa, aku tengok ham tak apa. Jangan lupa doa kat aku nah. Pasal Nabi kata doa yang paling istimewa hari itu Abu Bakar buat. Apa dia? Hari itu dia sedekah, Abu Bakar. Hari itu ziarah orang sakit, Abu Bakar. Ziarah orang mati, Abu Bakar. Setiap hari kutip pahala yang banyak ni ada pada Abu Bakar. Dia tak lepas peluang. Kalau kita semayang hari ni, semayang mengaji pun, tiba-tiba ada orang sakit, hari itu terbaik bagi kita. Nampak tak? Ada orang sakit kan, kita ada sahabat tambah orang sakit mai kuliah lagi bagus. Hang sakit, aku demam, hang bawa COVID, tak apalah, alhamdulillah. Kan kita kata ada rahmat hang mai lah. Takutnya kami fikir hang bawa mai COVID, alhamdulillah. Nampak tak? Inilah dia dengar mampu ke KM dengan aku. Wa idza marida, kalau orang tu sakit, dia kata fi ziarah. Ni semua nanti kita bincang, okey? Ni semua nanti kita bincang, kita detailkan. Cubalah buat. Ini hak orang Islam. Dia orang Islam, dia wajib. Ada sahabat-sahabat kita main kuliah, dia terasa seronok. Sampai orang boleh kenal kita ni. Kadang-kadang hampa main kuliah di kalangan apa pun tak kenal. Hang di mana? Aku pun tak tahu. Nampak jarang-jarang, kadang main, kadang tak main, kadang nampak. Duk main kuliah mengaji pun tak kenal. Malik kata bodoh lah. Kan? Tak kenal. Jadi nak kenal senang je. Ada orang buat apa nama kenduri tahlil tadi kita buat kan. Ada nasi kunyit, pulut kunyit dengan bukan kuah kacang, satu lagi. Oh ya Allah, dia buat sambal apa? Kari daging. Punya sedap, nak mampu kari tu. Kalau hangpa ambil roti Bengali, subhanallah. Ustaz kalau balik hangpa cari saya roti Bengali. Kat sana tak ada. Betul ke? Tapi roti Bengali di Islam Bertan ni tak sedap. Contoh kan. Wa idza mata, dia kata kalau mati, mampu baru dengar live, ya Allah. Wa idza mata, bila orang tu mati, seronok tau bila mana orang Islam mati. Fattabi'u, Nabi kata pi hantar dia sampai kawasan perkuburan. Nampak tak? Hak orang Islam, dia orang Islam yang baik, bila mati hantar dia situ. Okey, nampak tak? Hadis ni ada 6 benda. Nanti ada kitab tu, kita patah balik, kita pelan-pelan, kalau boleh kita try the best, kita nak faham maksud hadis ni. Boleh kan? Kita masuk bab adab sikit-sikit sampai kita boleh hafal diri kita sendiri. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Di kalangan apa ni cerdik-cerdik boleh cakap. Orang Islam, tak ada orang Islam. Orang Islam dia orang Islam yang sempurna. Kalau dia orang Islam semayang tak jaga, maki hamu kat mak bapak dia, gugur semua ni. Tak perlu. Dia panggil kenuri, tak pim tak apa. Nak salam, pilihan. Salam tak apa.
Okey, rugi tak? Rugi. Bila kita jadi orang Islam, ni hak yang perlu dia bagi kat kita. Kewajipan yang hak dia perlu bagi kepada kita. Jadi ustaz tak nak ambil masa yang panjang. Ustaz Ra'i pada Pro Tajdid, dia pukul 8.45 dia suruh habis. Lebih sikit tak apa kan? Lebih sikit pasal dia nak lari. Ustaz Alim ada? Ha? Kontor tu tak ada? Ingatkan selalu daripada lari kan katakan. Ha? Orang lain cover. Kalau waktu ni pelari kan? Pasal kontor tu nanti start saja. Jadi kita sudahi dekat sini dulu. Mudah-mudahan kuliah kita ni betul-betul Allah bagi kerahmatan untuk kita berpeluang beramal dengan ilmu kita. Apa doalah kat ustaz banyak-banyak kan? Doa kat ustaz banyak-banyak. Mudah-mudahan boleh main lagi. Boleh main lagi. Selalu nak main sini macam-macam masalah. InsyaAllah lepas raya kita main. Hampa sedia duit kan? Kalau harga dia RM40, kalau nak minta diskaun dia naik RM45. Okay, bawa mai. Kalau nak hutang pun tak apa, berhutang. Tiba-tiba apa mati halal, buat mati berdosa. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap kelemahan saya sendiri kita sudahi dengan tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardha lana wa sabir fina alal Islam wal iman. Tuhan kami, tetapkan iman, ampun dosa kami, ampun dosa mak bapak kami. Jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan-Mu, jagaan-Mu, peliharaan-Mu. Bimbing kami semua ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, satu-satukanlah umat Islam, kurangkanlah perpecahan perbalahan ya Allah ya Tuhan. Ya Arhamar Rahimin, bagilah ya Allah rumah tangga kami semua ya Allah jauh daripada malapetaka musibah wabak. Bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah.